Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini pantau agenda reformasi untuk kita menyentuh berkenaan dengan pengurusan bencana dalam negara. Yang mana kita mulakan dahulu dengan sedikit konteks berdasarkan kepada laporan yang kita ada, yang mana kenyataan daripada Kementerian Kerja Raya KKR yang telah mengaktifkan bilik gerakan bencana Big Band yang beroperasi di pejabat kementerian beberapa hari lalu bagi memantau cerun di seluruh negara. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan bilik gerakan itu diaktifkan untuk memantau keadaan cerun berisiko di seluruh negara susulan fasa peralihan monsun timur laut yang bermula bulan depan. Dan ada 3,000 lebih kurang 3,200 cerun yang berisiko. Oleh itu kita telah mengaktifkan Big Band. Big Band ni singkatan pada Bilik Gerakan Bencana di bangunan JKR Ibu Pejabat, Big Band. Kita telah mengaktifkan beberapa hari lepas dan jika perlu kita akan bekerja 24 jam untuk memberikan EWS, Early Warning System, khusus berhubung dengan cerun, berhampiran dengan penempatan, berhampiran dengan bangunan kerajaan, terutama sekolah yang ada 10,000 di seluruh negara, dan juga kawasan-kawasan cerun yang berdekatan dengan jalan raya. Ya. Ahmad berkata demikian selepas melawat lokasi tanah runtuh di Jalan E6 Taman Melawati pada Rabu. Mengulas lanjut, beliau berkata bilik gerakan itu akan diketuai jurutera daerah JKR dengan kerjasama pelbagai agensi berkaitan. Lagi berkenaan dengan tanah runtuh, ini bila kenyataan daripada Menteri Besar Selangor yang menyatakan bahawa lokasi kejadian tanah runtuh yang berlaku di Jalan E6 Taman Melawati semalam merupakan antara 114 daripada 600 titik panas yang dikenal pasti di daerah Ampang Jaya, Selangor sebagai zon merah atau sangat berisiko untuk kejadian tanah runtuh. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata kira-kira 400 lagi kawasan dikategorikan sebagai zon jingga atau berisiko. Ada kawasan yang really berisiko tinggi ataupun kawasan yang boleh ditandakan kuning, jingga dan merah tu 114 lah. Tapi keseluruhan kawasan itu ada 600 lebih. Dan yang berisiko 400 lebih. Tapi yang betul-betul agak severe tu ataupun yang betul-betul fragile dan berulang kali dia berlaku dalam ni. Jadi 114. Jadi itu juga itu di bawah Ampang Jaya saja. Tapi dalam setahun yang lepas ada berlaku runtuhan-runtuhan tertentu di Selayang dan juga tidak ketinggalan di Petaling Jaya. Baru berlaku dalam setahun yang lepas di apa tempat mananya ada berlaku kejadian lain, tapi Ampang, kawasan Bukit Antarabangsa dan kawasan sekitar ni memang telah berlaku sejak kes Highland Towers lagi, dan ada berlaku beberapa peristiwa. Menurut Amiruddin, struktur tanah runtuh di kawasan Taman Melawati berada di atas batu kapur. Jelas beliau ia merupakan satu rangkaian batu kapur yang panjang dari Hulu Kelang di daerah Ampang Jaya sehingga ke Batu Caves. Baik, menjelang belanjawan 2025, aspek pengurusan bencana harus diberikan tumpuan. Itu berdasarkan kepada apa yang berlaku sekurang-kurangnya untuk beberapa hari yang lalu. Dan untuk mengupas lebih lanjut berkenaan hal itu, kita bersama dengan Pengarah Pejabat Pelestarian Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Insinyur Dr. Fadil Muhammad Din di talian ketika ini. Prof, mungkin boleh mulakan dahulu untuk berikan sedikit gambaran. Sekiranya kita mahu pengurusan bencana negara ini diperkemaskan, apa isu-isu yang berbangkit sekurang-kurangnya untuk setahun yang lalu, Prof, dalam soal pengurusan bencana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya melihat kepada beberapa siri kejadian yang kita pun sudah sedia maklumi bahawa ada beberapa isu utama yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan, terutamanya daripada aspek penyelenggaraan dan juga pelan jangka masa pendek. Kita dapati bahawa sejak dari setahun yang lepas ada beberapa siri ataupun kejadian-kejadian luar biasa ataupun luar jangka berlaku, dan ia menyebabkan kepada isu dari segi masalah aset, masalah peruntukan kerajaan yang terlalu besar yang kita perlukan dalam jangka masa yang begitu singkat. Saya melihat secara gambaran keseluruhan bahawa Malaysia ataupun keadaan-keadaan yang peningkatan dari segi kejadian ini bukan hanya disumbangkan oleh
perubahan cuaca semata-mata, tetapi dari segi pengurusan, dari segi infrastruktur yang kita ada, terutamanya di kawasan bandar. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari segi jumlah peruntukan yang diberi, bukan sedikit, ianya mencecah bilion. Banyak jumlah peruntukan itu dimasukkan dalam, terutamanya dalam memperuntukkan bajet bersasar, terutamanya melibatkan kepada mitigasi banjir. Cuma kita khawatir apabila peruntukan ini ianya tidak memadai ataupun tidak mencapai daripada aspek untuk kita membina penyelenggaraan yang berterusan. Yang paling penting adalah pemantauan. Ada beberapa isu yang dibangkitkan oleh Prof itu. Saya mulakan dahulu dengan kenyataan akhir Prof menyatakan bahawa kita terlalu banyak memperuntukkan bajet atau pembelanjaan untuk pengurusan banjir. Adakah maksud Prof ketika ini soal pengurusan dana bagi mitigasi banjir itu yang bermasalah, ataupun projek yang terlalu fokus kepada soal membina penampan banjir di kawasan-kawasan luar bandar, ataupun bagaimana Prof bila kita melihat berkenaan dengan pembelanjaan berkenaan banjir? Banjir isu yang besar, isu yang penting, tetapi adakah projek-projek dilaksanakan ini sesuai untuk kita berdepan dengan risiko dan bahayanya banjir untuk jangka masa pendek ini, Prof? Benar. Sebenarnya saya melihat kepada banyak projek-projek tempatan banjir adalah mengambil kira apa juga keputusan segera yang perlu dibuat oleh pihak kerajaan apabila melibatkan kepada banjir kilat ataupun bila berlakunya risiko yang kita lihat pada berlaku di Kuala Lumpur pada baru-baru ini. Cuma kita tidak melihat dari segi secara keseluruhan apakah punca utama yang menyebabkan berlakunya banjir ini tadi. Contohnya kalau kita lihat banyak aduan ataupun komen yang kita lihat di media massa dan sebagainya di lapangan sekalipun didapati bahawa dia disebabkan oleh saliran. Jadi kalau kita lihat banyak isu penyelenggaraan ini mungkin perlu diberi perhatian, iaitu di peringkat PBT. Bagaimana peruntukan yang telah diberikan kepada mana-mana PBT perlu ada berkala secara berterusan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya melihat dekat sini di sini adalah melibatkan dari segi kawalan ataupun rancangan yang perlu dibuat sebelum berlakunya banjir ataupun sebelum berlakunya ramalan banjir. Contohnya kita sudah ada plan mitigasi melibatkan kepada on-site detention. Kita ada satu kolam tadahan sementara yang kita buat. Tetapi bagaimana ianya bertindak semasa berlakunya banjir apabila dalam 2 hingga 3 hari sebelumnya kita telah pun mempunyai perancangan. Sebagai satu contohnya, kolam-kolam tadahan ini tadi, mungkin kita perlu melihat kepada prediksi dari segi jumlah aliran yang akan berlaku dan kita boleh melepaskan secara beransur-ansur. Jadi apabila hujan ataupun kadar intensiti yang tinggi berlaku pada satu kawasan, ianya boleh menampung jumlah kapasiti air larian yang berlaku. Kerana kita tahu bahawa di kawasan-kawasan bandar, bukan hanya dekat luar bandar, di kawasan bandar ni air larian ni terlalu banyak. Jadi tidak boleh dialiri dengan begitu sempurna dalam keadaan yang begitu cepat. Terutamanya kalau kita lihat di Kuala Lumpur, kadang-kadang apabila banjir hujan berlaku sekitar 2 hingga 3 jam, mudah berlakunya kejadian banjir kilat. Kenapa? Kerana air larian tu tadi. Jadi inilah punca utama yang menyebabkan banyak isu-isu yang walaupun kerajaan membina tebatan banjir, membina penampan dan sebagainya, ia masih tidak dapat menyelesaikan secara tuntas masalah banjir di Malaysia. Jadi menarik di situ kerana ia bukan semata-mata isu untuk mengelakkan daripada air itu melimpah ke jalan raya, tapi juga untuk memastikan bahawa larian air itu boleh pergi ke kawasan-kawasan yang sepatutnya termasuklah kawasan-kawasan tadahan. Saya fikir itu merupakan dua isu berbeza, Prof. Kerana tempatan banjir telah mengelakkan daripada air sungai melimpah, tapi untuk pastikan bahawa saliran kita itu bersih dan boleh air lalu secara lancar, itu satu hal yang berbeza. Dan saya nak cuba bandingkan di antara apakah jangkaan dan juga harapan kita, khususnya Prof, dalam Belanjawan 2025 berbanding dengan ucapan Perdana Menteri ketika membentangkan Belanjawan 2024 yang mana pengumuman berkenaan tempatan banjir itu merupakan antara pengumuman yang besar. Dalam Belanjawan 2025, melihat soal saliran air dan juga bagaimanakah pengurusan air untuk pastikan bahawa ia tidak lagi tersangkut akibat daripada sampah-sampah dan sebagainya, adakah itu juga antara perkara yang kita harus tekankan dalam Belanjawan kali ini, Prof? Betul. Kalau kita melihat dalam banyak teknik kejuruteraan, sebenarnya di Malaysia kita sudah pun mempunyai perancangan bandar yang baik dan juga bagaimana untuk mengatasi isu berkaitan dengan saliran.
Cuma saya melihat ada juga cadangan yang mengatakan bahawa kalaulah kita ada smart tunnel yang kedua sebagai satu contoh untuk menyimpan air di bawah tanah, itu mungkin adalah pendekatan yang radikal. Tetapi kita kena ingat, semasa smart tunnel ini dibina, pada waktu itu belanja dia mungkin 100-200 juta. Tetapi apabila dilakukan pada masa sekarang, mungkin dia boleh mencecah ke 1 bilion, di mana merupakan kekangan kepada kerajaan untuk melaksanakan. Jadi untuk bagi tujuan ini sebenarnya beberapa pendekatan dalam membentuk sebagai contohnya zon penampan. So kita dapati bahawa banyak kawasan-kawasan yang zon penampan dahulunya sudah diterokai, maksudnya sudah pun mempunyai pembangunan baru. Jadi di mana aliran ini perlu dilaksanakan. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya tambahan dari segi peruntukan bukan hanya kepada perbelanjaan untuk menguruskan perancangan tetapi tambahan kepada pengurusan penyelenggaraan. Maksudnya di sini kalau kita mempunyai katakanlah 1-2 kolam tetapi kita perlu memastikan kolam itu berfungsi. Jadi apabila kolam ini berfungsi, perlulah ada satu peruntukan tambahan yang perlu dilaksanakan. Jadi daripada semasa ke semasa ianya akan meningkatkan tekanan dalam belanja untuk menguruskan semua masalah retensi, masalah yang disebabkan oleh pembinaan untuk menyelenggara semua kos-kos dari segi banjir ini. Dan yang kedua adalah yang saya sangat rasa perlu difikirkan dan difahami adalah projek jangka masa panjang yang telah dilaksanakan. Sebagai satu contoh, di sepanjang Sungai Kelang telah ada pun yang dikatakan struktur penahan untuk mengawal kawalan banjir, terutamanya mempunyai kolam 2 fungsi sebagai satu contoh. Cuma apabila kita mengatakan bahawa 2 fungsi bermakna ianya boleh berfungsi sebagai kawalan banjir dan yang kedua untuk dijadikan sebagai kawalan untuk mengurangkan ataupun memperbaiki ekosistem sungai itu sendiri. Jadi dia menjadi 2 fungsi. Jadi dalam kes ini kolam tersebut mestilah mempunyai secara berkala apa yang perlu dilaksanakan dalam tempoh bukan hanya semasa berlakunya musim tengkujuh. Maknanya masa musim kering. Apa yang perlu dilaksanakan bagi memastikan ekosistem sungai ini tadi. Dan yang kedua menjadi sebagai zon penampan. Jadi kedua-dua kaedah ini perlu dilaksanakan oleh pasukan teknikal terutamanya di peringkat PBT ataupun dalam kes ini mungkin di Kuala Lumpur, di BKL. Saya percaya mereka mesti menggunakan tenaga kepakaran kejuruteraan dan melaksanakan intervensi di peringkat perancangan yang lebih bersifat jangka masa panjang. Baik, Prof, kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk berbicara lebih lanjut berkenaan dengan pengurusan bencana dalam negara, bukan sahaja daripada aspek kesiapsiagaan bencana tapi juga berkenaan dengan pengurusan ketika bencana. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali sebelum kita meneruskan perbincangan. Ini kenyataan dari Dewan Rakyat yang mana ini kenyataan daripada Menteri Kesihatan yang menyatakan bahawa langkah kesiapsiagaan petugas kesihatan dalam menangani insiden melibatkan bahan kimia, biologi, radiologi, nuklear dan bahan letupan merupakan antara intipati 5 garis panduan baharu yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan dalam pengurusan bencana negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan garis panduan pengurusan CBRNE 2024 ini turut merangkumi tata cara komunikasi risiko serta pelaporan insiden bencana. Dr. Zulkifli menyatakan bahawa penyediaan garis panduan yang komprehensif dan sistematik amat penting untuk memastikan kesiapsiagaan, respon pantas serta pemulihan yang berkesan sebelum dan selepas bencana berlaku. Beliau menjelaskan mengenai perkara ini semasa berucap di persidangan pengurusan bencana bersempena Bulan Kesiapsiagaan Nasional peringkat KKM bertemakan ketahanan sistem kesihatan semasa bencana. Zulkifli turut memaklumkan 4 lagi garis panduan baharu iaitu Pelan Pengurusan Bencana peringkat KKM 2024 yang menjadi induk kepada panduan lain serta Prosedur Operasi Standard Pusat Kesediaan dan Tidak Balas Krisis CPRC 2024. Turut diperkenalkan adalah Garis Panduan Pasukan Penilaian Pantas RRT 2024 dan Garis Panduan Mobilisasi Sumber Manusia Semasa Kecemasan Kesihatan Awam 2024. Kesemua garis panduan ini telah diuji melalui beberapa simulasi di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan serantau serta ditambah baik melalui sesi semakan selepas tindakan.
Baik, kita bersama Pengarah Pejabat Pelestarian Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Insinyur Dr. Fadil Muhammad Din di talian ketika ini. Prof, kita nak sambung perbincangan kita. Tadi kita menyentuh berkenaan dengan banjir, dan banjir melibatkan air, dan air ada kaitan dengan insiden tanah runtuh bukan sahaja di Taman Melawati baru-baru ini, tetapi juga insiden tragedi Batangkali sebelum ini juga ada kaitan dengan air. Bahkan ada juga insiden tanah runtuh di Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia di Bukit Tungku sekalipun, juga berkaitan dengan pergerakan air yang membawa kepada pergerakan tanah yang menyebabkan tanah runtuh. Bagaimana kita melihat, seharusnya melihat soal pembangunan bukan sahaja di kawasan bandar tetapi juga di kawasan luar bandar seperti Batangkali, untuk melihat bagaimana isu-isu berkaitan pembangunan ini dapat dilihat dari sudut pengurusan bencana. Membangun itu tidak ada masalah, tapi harus juga sentiasa waspada berkenaan dengan bencana yang mungkin berlaku sekiranya berlaku overdevelopment itu, Prof. Baik, saya melihat ada 2 ataupun 3 perkara utama apabila kita membicarakan berkenaan dengan risiko bencana yang disebabkan oleh dari segi pengurusan dan juga perubahan cuaca yang mana banyak kita bicarakan sebelum ini. Jadi kalau kita tengok rentetan dan insiden yang berlaku di beberapa tempat, ianya tidak tertakluk hanya di kawasan bandar, juga di beberapa kawasan yang berdekatan dengan pinggir pantai, dan juga kawasan-kawasan yang berlembah yang dahulunya mungkin adalah merupakan kawasan tadahan dan dibangunkan menjadikan satu kawasan pertanian. Jadi semua perkara-perkara ini telah membentuk kepada satu kesimpulan awal kepada semua pasukan pengkaji, terutamanya melibatkan kepada geologi tanah dan juga guna tanah yang berlaku di kawasan tersebut. Jadi kalau kita tengok contoh yang paling terdekat yang berlaku pada hari ini yang kita lihat di Taman Melawati. Taman Melawati ini telah dibentuk ataupun dibina sejak daripada 10-20 tahun yang lepas dan telah lama, dan kita lihat apabila berlakunya masalah dari segi pergerakan air ataupun aliran air yang tidak terkawal dan ianya menyimpan di bawah struktur tanah, ianya akan menyebabkan tanah itu gelongsor ataupun berlakulah seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Cuma yang saya nak menarik perhatian kepada semua rakyat Malaysia bahawa ianya kadang-kala dia boleh berlaku secara tiba-tiba, ianya tidak dapat diduga, melainkan sekiranya berlakunya tindakan pemantauan yang dikatakan sebagai hotspot tadi. Jadi semua hotspot ini dia bukan hanya dipantau semasa kejadian hujan ataupun intensiti hujan yang tinggi, kerana ianya berlaku bertahun-tahun. Pergerakan tanah itu boleh menyebabkan mungkin sekiranya dalam tempoh setahun, mungkin dalam tempoh 5 tahun, mungkin lebih lama daripada itu, bergantung kepada struktur tanah yang ada di kawasan tersebut. Jadi di Malaysia kita tidak terkecuali ada pasukan pengkaji yang mempunyai peralatan tertentu yang boleh digunakan oleh pihak agensi ataupun pihak berkuasa bagi membuat penyiasatan di kawasan-kawasan lereng, di kawasan-kawasan yang berisiko yang dikatakan mempunyai risiko tahap kuning, tahap merah dan sebagainya. Jadi pada masa ini apa yang diperlukan oleh pihak berkuasa ataupun mereka yang terlibat dalam memastikan bahawa kesiapsiagaan ini sentiasa dalam keadaan yang terbaik, iaitu menyediakan pelan tambahan di peringkat majlis tempatan ataupun memberikan butiran tersebut masukkan dalam salah satu daripada perancangan yang dibuat secara berkala dan perlu dilaporkan. Ianya akan membantu kepada pihak-pihak yang tertentu seperti dalam agensi-agensi persekutuan untuk memberikan dari segi respon, terutamanya kawasan yang kita kategorikan tadi sebagai kawasan merah, kawasan berisiko, ianya boleh diminimumkan impaknya. Jadi di sinilah ciri-ciri bagaimana yang kita katakan bagaimana kerajaan persekutuan, kerajaan negeri memainkan peranan dan membuat koordinasi yang lebih baik adalah dengan menggunakan analogi teknikal dan juga memastikan bahawa ianya dapat dilaksanakan sebelum kejadian itu berlaku. Ya. Untuk konteks kepada penonton kita dalam konteks pengurusan bencana ini, kita ada pra, semasa dan juga pasca bencana. Kita belum lagi menyentuh berkenaan dengan pengurusan bencana ketika dan juga pasca bencana, itu mungkin di forum yang lain. Tapi dalam masa yang singkat ini kita berikan lebih banyak tumpuan kepada pengurusan bencana sebelum bencana itu berlaku. Prof, untuk soalan lanjut daripada apa yang kenyataan ada Prof berkenaan dengan pentingnya soal garis panduan, soal pemantauan yang berkala itu memandangkan bencana boleh berlaku tanpa diduga. Persoalan saya ialah, adakah
perlu diberikan tumpuan kepada peruntukan sumber manusia untuk pastikan pemantauan cekap ataupun peruntukan kepada alat-alat, aset dengan teknologi yang lebih canggih untuk pastikan pemantauan itu lebih cekap dan tepat, Prof? Betul. Saya bersetuju, terutamanya melibatkan kepada tadi yang dikatakan bagaimana kerajaan boleh memainkan peranan, terutama agensi-agensi yang terlibat. Maknanya kita memastikan bahawa semua, terutamanya di peringkat jurutera daerah dan sebagainya, mereka mempunyai kompetensi umum berkaitan dengan kejuruteraan. Tetapi dalam masa sama, ilmu pengetahuan ini sentiasa berubah. Bagaimana menggunakan teknologi baru, bagaimana menggunakan deep learning sebagai satu contoh ataupun machine learning yang mana kita tahu di Malaysia dalam proses tersebut. Jadi jurutera perlu kembali semula kepada asas utama apabila membuat sesuatu keputusan. Dan keputusan itu bukan hanya berdasarkan kepada pengalaman semata-mata, tetapi mesti melibatkan kepada sumber dapatan data yang saintifik yang boleh digunakan sebagai salah satu daripada decision making. Dan yang kedua yang kita perlu pertimbangkan adalah apakah skill ataupun kemahiran, kompetensi yang perlu dilaksanakan terutamanya di peringkat operasi, di peringkat yang penyedia perkhidmatan ataupun mereka yang berada di lapangan. Sebagai satu contoh, bagaimana untuk memastikan dari segi penjagaan, penyelenggaraan itu adalah mengikut kepada SOP. Saya bimbang kalau sekiranya di Malaysia kita terlalu banyak melaksanakan garis-garis panduan SOP tetapi ianya tidak diikuti ataupun tidak dilaksanakan mengikut kepada apa kompetensi yang sepatutnya diberikan kepada mereka ataupun pegawai yang ataupun staf mereka yang terlibat. Yang ketiga adalah melibatkan kepada teknologi. So teknologi ini adalah antara perkara yang banyak diperbincang dan diperdebatkan, adakah agensi ini dibekalkan dengan teknologi yang lebih baik dan sebagainya. Pada saya, sebelum pergi kepada teknologi yang berharga jutaan ringgit, yang mahal dan sebagainya, kita perlu ada teknologi sedia ada dalam bentuk penyiasatan, dalam bentuk pemantauan terlebih dahulu. Bermakna kerajaan perlu memfokuskan usaha untuk membina supaya segala kelengkapan ini mencukupi dan dibentukkan yang lebih sesuai agensi. Sebagai contohnya kepada NAR ataupun kepada JPS, kepada agensi-agensi di tingkat kerajaan negeri. Jadi ini akan membantu kepada semua daripada dari segi tahap kemahiran tadi dan bagaimana membantu mereka menyediakan kompetisi yang sesuai. Jadi untuk menggunakan teknologi yang tinggi tetapi kita menggunakan asas teknologi dan memberikan mereka kemahiran yang sepatutnya pada pendekatan ilmu dan juga data saintifik itu tadi. Ya. Bersebut tentang teknologi dan juga peralatan yang seharusnya ada untuk tujuan penyiasatan dan juga pemantauan. Boleh gambar yang kepada kita, Prof, adakah kos untuk mendapatkan peralatan tersebut adalah semahal 12 juta ringgit yang diluluskan oleh PMO untuk PAM banjir di Kelantan ataupun harganya tidaklah setinggi itu, Prof? Baik, kebanyakan teknologi yang kita gunakan adalah teknologi selepas bencana itu ataupun semasa bencana itu berlaku. Sebagai satu contoh, mungkin kita menyediakan pam yang besar untuk mengepam air keluar daripada kawasan yang berlaku banjir. Tetapi kita tidak membuat pelaburan dari segi teknologi untuk mencegah ataupun mengurangkan ataupun memberi ataupun meminimalkan risiko. Sebagai satu contoh, mungkin kalau kita boleh ada satu peralatan yang berharga kurang daripada 500,000 yang boleh dipasang di beberapa kawasan yang melibatkan kepada sensor detection yang dibuat ataupun dilaksanakan, diinovasikan oleh saintis tempatan. Kita ada beberapa saintis tempatan yang melaksanakan kajian seperti ini, terutamanya di kawasan lereng-lereng bukit dan juga yang berisiko. Ada di Malaysia. Jadi kita tidak boleh melihat hanya kepada teknologi yang membantu kita untuk menguruskan banjir, tetapi kita perlu ada pelaburan di peringkat teknologi yang mengurangkan banjir, mencegah banjir dan meminimalkan risiko. Contohnya dari segi peralatan early warning system yang disebut oleh Timbalan Menteri itu tadi. Itu adalah antara salah satu
pendekatan yang boleh kita laksanakan. Baik. Terima kasih Profesor Insinyur Dr. Fadil Muhammad Din, Pengarah Pejabat Pelestarian Universiti Teknologi Malaysia UTM berkongsi pandangan. Saya kira kesimpulannya ialah kita harus ada projek sebesar terowong untuk mengisi air kedua seperti mana smart yang kita ada ketika ini, tapi saya fikir lebih penting seperti mana penjelasan Prof tadi ialah berkenaan dengan adanya teknologi-teknologi yang harganya sekitar RM500,000 tidak sampai jutaan ringgit untuk pastikan adanya pemantauan dan penyiasatan berterusan dalam kita untuk mengelakkan bencana itu berlaku, khususnya ketika melibatkan kerosakan kepada harta awam dan juga orang ramai. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Lebih banyak kupasan berkenaan pengurusan bencana bersempena Belanjawan 2025 dalam program-program berikutnya. Sekian sahaja saya Irfan Faruqi. Salam hormat.